Mona Fendi ini dijatuhkan hukuman mati disebabkan membunuh seorang ahli politik sewaktu dia menjadi bomoh dengan mengerat badan mangsa itu sehingga 18 potongan. Misteri kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Idris, berakhir berikutan penemuan mayatnya di Kampung Lata Jarum, Urudong, Raub awal pagi tadi. Dikatakan juga dia mampu melakukan sihir dengan mengapungkan badan di udara, dan antara mantra yang terkenal ialah membaca Fatihah secara terbalik. Dan sekarang pula Malik buat lagu yang ada kaitan dengan Mona Fendi dan bersangkut paut dengan ahli politik pada hari ini. Sejauh manakah kebenarannya? Hari ini kita akan bahas di sebalik kisah Mona Fendi dan juga bait lirik Malik yang menegur politikus dan orang-orang Ruwaibidah. Terima kasih dah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baru-baru ini Malik buat lagu yang berduet dengan Mona Fendi, iaitu seorang bomoh yang pernah terkenal suatu ketika dahulu disebabkan terkait membunuh. Nama sebenarnya ialah Mazna binti Ismail yang dilahirkan pada 1 Januari 1956 di Kangar Perlis. Sebelum dia menjadi bomoh ataupun masuk dalam bidang rawatan, dia sebelumnya pernah menjadi penyanyi dan mempunyai album iaitu Diana 1. Nama glamour yang dia gunakan sewaktu menjadi artis ialah Mona, manakala Fendi pula ialah nama suaminya iaitu Muhammad Afandi. Kiranya Mona Fendi ini ialah gabungan bersama antara pasangan tersebut. Bila Mona Fendi ini kurang menyerlah di industri seni, maka dia pun mengikuti pekerjaan suaminya iaitu sebagai bomoh ataupun dukun. Disebabkan suaminya pernah belajar silat dahulu di Indonesia dan tahulah ilmu-ilmu perubatan yang sebenarnya pada waktu itu ramai yang menjadi bomoh. Mana-mana tempat ada bomoh, termasuklah ilmu kebal, juga pelaris jualan, azimat, juga susuk, itu dah menjadi perkara biasa untuk dilakukan kepada seseorang dengan tujuan kecantikan. Disebabkan pada waktu itu ilmu agama dan fahaman agama ni sangatlah kurang lagi, sebagaimana yang kita boleh tengok pada filem-filem Piramli. Rata-ratanya pelakon pada ketika itu tidak lagi memakai tudung dan berpakaian seperti barat. Dan kesedaran kepada Islam itu bermula pada tahun 90-an hinggalah sekarang. Jadinya Mona dan suaminya iaitu Fendi ni menawarkan khidmat perubatan, rawatan dan menjadi bomoh. Dan sememangnya Mona Fendi ini terkenal dah mempunyai kenalan di kalangan artis dan juga ahli politik, sehinggalah ada seorang ahli politik yang bernama Datuk Mazlan yang merupakan adun daripada Barisan Nasional pada ketika itu pergi ke rumah Mona Fendi untuk meminta khidmat kepada mereka pada 13 Julai 1993 dengan tujuan untuk terus mengukuhkan kedudukannya, juga menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam dunia politik dan terus diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Maka bermula ritual yang dilakukan, antaranya ialah mandi bunga. Datuk itu disuruh berbaring dan dimandikan oleh Fendi dan juga Mona berada di satu tempat, manakala Mona ni berdiri di bahagian kepala Datuk tersebut. Dan ketika ritual tersebut berlangsung, terus masuklah pembantu Fendi yang bernama Juremi dan memancung Datuk tersebut dengan kapak sehinggalah mati. Bukan setakat itu sahaja, malah mereka memotong mayat Datuk itu sehinggalah 18 bahagian. Dan perkara itu merupakan idea Fendi dan Juremi yang memang berniat untuk membunuh Datuk, dan mereka telah pun merancang sebulan sebelum rawatan tersebut. Dan sebenarnya Datuk tersebut dikhabarkan telah pun hilang sebelum pembunuhannya pada 2 Julai 1993. Dengan Datuk tersebut mengeluarkan wang berjumlah RM300,000 lebih pada waktu itu, dan juga ia ditawarkan untuk menggandakan wang tersebut. Maka setelah kematiannya, setelah mereka menanam mayat Datuk tadi, dikatakan Mona Fendi ni dan juga suaminya pergilah ke Kuala Lumpur untuk membeli kereta baru iaitu Mercedes-Benz dan pergi bershopping, membuat rawatan dan sebagainya. Dan dalam pada sisi yang lain, sebenarnya Juremi ini penagih dadah dan ia tertangkap. Bila dah tertangkap, maka dia pun beritahulah semua perkara yang dia dah buat sebelum ini, termasuklah membunuh Datuk Mazlan tadi. Setelah dia siasat, Juremi pun mendedahkan tempat mayat ditanam dan siapa pelakunya. Maka kantoilah mereka dan virallah kes tersebut sehingga mendapat liputan daripada semua media pada ketika itu. Disebabkan Mona Fendi ini bomoh, maka dijajalah cerita-cerita yang mengatakan bahawa Mona Fendi ini boleh terapung dan juga membaca mantra iaitu Fatihah terbalik, sehingga kes tersebut nampak lebih rancak dan seram. Lebih-lebih lagi pada waktu itu belumnya ada Google, FB, TikTok dan sebagainya. Ada pada waktu itu hanyalah berita yang boleh diakses melalui TV dan juga surat kabar.
Dan sepanjang kes itu berlangsung, akhirnya terbuktilah yang Mona Fendi ini, Juraimi dan juga Fendi ini, ketiga-tiga suspek dalam pembunuhan Datuk Mazlan akhirnya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah membunuh ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam, iaitu Datuk Mazlan Idris pada 13 Julai 1993. Kesemua pesalah itu menemui ajal di tali gantung pada 2 November tahun 2001. Jadinya hari-hari akhir Mona Fendi di penjara ni diceritakan oleh Cik Jah, iaitu penjaga penjara, yang mengatakan bahawa Mona ni sempatlah bertaubat dan banyak berzikir, beribadah dan baik kepada pegawai-pegawai penjara, dan dia juga mengetahui kematian yang ia akan hadapi dan bersedia untuknya. Baiknya di Malaysia ni, bagi yang beragama Islam, hukuman gantung sampai mati akan dilakukan pada hari Jumaat. Kebenarannya juga Mona Fendi ini meskipun dikatakan bomo, tetapi dia sebenarnya bukanlah bomo yang boleh terapung terbang dan juga mampu membaca Fatihah secara terbalik. Dia cakap baca Bismillah terbalik pun susah, ini kan pula baca Fatihah secara terbalik. Ia hanyalah seperti wanita yang lain yang mempunyai anak dan menyesali dosanya. Yang hanya membuat cerita itu lagi seram dan gah, iaitu media sahaja. Dan daripada kisah tersebut, ada yang diluahkan oleh Malik dalam lagunya yang membawa kritikan sosial kepada politikus yang tersangkut dengan rasuah, sanggup berbuat apa sahaja untuk jawatan. Ada yang kes sampai 40 lebih pun, tapi masih lagi berkuasa. Apa rasanya gah di rumah agam? Apa rasanya lela tidur malam? Apa rasanya hidup di Abu Kadam? Apa rasa jamu darah daging resepi haram? Dan hidup mewah, ia juga ditegur oleh Malik dalam lirik lagunya. Apa rasanya gah di dalam rumah agam? Apa rasanya lena tidur malam? Apa rasanya hidup di Abu Kadam? Apa rasanya jamu darah daging resepi haram? Ayat ini memang pedihlah bila kena disambung lagi dengan mereka yang kebal daripada undang-undang dengan bait apa rasa fantasi jadi dewa, Anunnaki kebal istimewa. Anunnaki kebal istimewa, kakistokrasi duta neraka. Kokistokrasi duta neraka, baka derhaka, punca malapetaka, ketawakan yang mati, persedakan yang parah, yang lumpuh di penjara, diseksa di serana. Juga bait tersebut menggambarkan kepada orang ramai, banyak yang dah buta mata, bila dah dapat duit sanggup untuk melakukan apa sahaja, membunuh dan sebagainya. Tetapi akhirnya semua juga akan mati nyata. Ada yang cakap hari ini lain, esok buatnya lain, menipu setiap ucapannya pada setiap hari-harinya. Maka dalam lagu tersebut Malik juga menulis bait yang berbunyi, semoga yang istiqomah dirahmati dan Ruwaibidah dilaknat. Semua derita dirawat, yang istiqamah semoga dirahmat, yang Ruwaibidah semoga dilaknat. Sahabat semua, perkataan Ruwaibidah ni ada dalam hadis Nabi SAW berkaitan akhir zaman, berkaitan fitan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang beramanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Sahabat bertanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah ini ya Rasulullah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Maka hari ini Ruwaibidah ini banyak yang kita dapat lihat dan jadi pemimpin dah, yang mana anda semua boleh nilai dan saksikan. Tengoklah sendiri, terutamanya bagi ahli politik di negara Zimbabwe Nusantara. Semalam mereka merapu, hari ini berdusta, esoknya menipu dan seterusnya, sebab ia adalah Ruwaibidah, iaitu orang yang bodoh. Dan mutaakhir ini juga orang miskin, dan juga perkataan rakyat itu dijadikan modal untuk mendapatkan sokongan bagi mereka untuk mendapatkan jawatan. Itulah yang kita hadapi hari-hari ini. Maka apapun daripada kisah tersebut, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan sama-sama beringat untuk menjaga syariat dan berpada-pada mengejar habuan dunia, tidak mengambil benda yang bukan hak kita, lebih-lebih lagi sehinggalah sampai ke tahap membunuh. Tidaklah kekal apa yang kita kumpul yang berada di dalam dunia ini. Fir'aun yang kaya raya dan mengaku raja pun mati juga. Yang ditinggalkan hanyalah bangunannya dan juga mayatnya untuk kita ambil pengajaran. Maka akhir zaman ini juga kita ambil pesan baginda Nabi SAW yang banyak disebutkan dalam hadis, agar kita berhati-hati ketika menghadapi hari-hari yang penuh dengan tipu daya, dan pada waktu itu kebenaran dan amanah akan terletak pada orang-orang yang bodoh dan keji lagi fasik. Mereka ini digelar sebagai Al-Ruwaibidah. Itulah perkataan Ruwaibidah untuk kita ketahui. Nabi SAW juga menyifatkan Al-Ruwaibidah ni dengan dua sifat, iaitu sebagai orang yang keji atau kurang ilmunya, dan dalam masa yang sama bercakap berkaitan perkara-perkara umum yang besar sedangkan dia tidak mempunyai ilmu padanya. Ambillah yang baik, jadikan pengajaran yang buruk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, yang berilmu serta beramal dengan ilmunya. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.